Bertemu semula, Malaysia dijangka terima vaksin awal COVID-19 seawal suku pertama 2021. Perkara ini disahkan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin dalam sesi pertanyaan menteri di Parlimen hari ini. Dan untuk mendapatkan perkembangan lanjut mengenai perkara tersebut, bersedia sekarang ini di Parlimen iaitu wartawan Astro Awani Firdaus Azil yang langsung daripada bangunan Parlimen. Firdaus, boleh kongsikan perkembangan mengenai vaksin COVID-19 yang kita jangkakan akan terima pada suku pertama 2021? Okey, terima kasih Hafizi di Bukit Kewangan. Itu adalah jawapan kepada soalan yang dilontarkan oleh ahli Parlimen Papar dari Parti Warisan Sabah Tuan Ahmad bin Hassan yang meminta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan jaminan dari aspek kecukupan pembekalan vaksin untuk COVID-19 yang dikatakan sedang berada dalam fasa penentuan harga tempatan dan apakah usaha kementerian dalam memastikan vaksin tersebut dapat dibekalkan secara saksama kepada rakyat luar bandar dan pedalaman yang tidak berkemampuan, yang mana Menteri YB Khairy Jamaluddin mengatakan bahawa bekalan vaksin akan diperoleh dijangka pada suku pertama 2021 dan wajaran pertama untuk 3% populasi negara sekiranya ada vaksin sudah mendapat bekalan vaksin, maka mereka ini akan didahulukan dulu, yang mana mereka terdiri daripada para petugas barisan hadapan ataupun frontliners meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas keselamatan, petugas penjara, immigration dan juga termasuk akses vaksin kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman yang tidak berkemampuan juga akan diperlahusi. Itu adalah jawapan bagaimana Dewan Rakyat diberitahu hari ini. Dan ketika menjawab soalan tambahan, ini adalah fokus saya hari ini, ialah ketika menjawab soalan tambahan daripada bekas Menteri Kesihatan iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ahli Parlimen dari Kuala Selangor, yang meminta mewajarkan sekurang-kurangnya sepatutnya kerajaan perlu membelanjakan 1.5 bilion ringgit untuk memastikan sekurang-kurangnya 60% rakyat mendapat vaksin. Dan kita dengarkan jawapan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi YB Khairy Jamaluddin kepada soalan ahli Parlimen Kuala Selangor. Dengarkan. Bagi tujuan penyelarasan dalam memastikan bekalan vaksin COVID-19 diperoleh dengan segera, selamat dan sempurna, Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV telah ditubuhkan melalui persetujuan Jemaah Menteri pada 21 Oktober yang dipengerusikan bersama oleh Menteri Kesihatan dan juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang bertindak sebagai jawatankuasa induk dalam merancang, melaksana dan memantau keseluruhan strategi untuk pembekalan vaksin COVID-19. Sehubungan dengan itu, bekalan vaksin awal dijangka diperoleh pada suku pertama 2021 dengan wajaran pertama untuk 3% populasi negara yang terdiri daripada para petugas barisan hadapan meliputi sektor kesihatan dan keselamatan seperti doktor, jururawat, polis, petugas penjara dan immigration. Akses vaksin kepada masyarakat di luar bandar dan pedalaman yang tidak berkemampuan juga akan diperluasi dan akan diangkat sebagai keutamaan sejajar dengan vaksin COVID-19 ini dilihat sebagai satu keperluan awam atau public good. Okey, sebenarnya jawapan YB Menteri ialah YB telah memaklumkan kepada Dewan Rakyat bahawa bila telah memaklumkan bahawa perlu ada imunisasi sekurang-kurangnya untuk 70% rakyat Malaysia, yang mana beliau memaklumkan bahawa telah pun meminta agar disediakan dana sebanyak 3 bilion ringgit yang untuk dimasukkan ke dalam belanjawan 2021. Bagaimanapun ia tertakluk kepada kelulusan Kementerian Kewangan hari Jumaat ini. Dan selain itu yang ingin saya kongsikan ialah mengenai soalan daripada soalan yang berkhusus mengenai pendaftaran. Jadi sekiranya ada ibu atau bapa yang terkandas di luar negara, jadi ada yang bertanyakan bagaimanakah pendaftaran kelahiran, yang mana menurut jawapan bertulis Kementerian Dalam Negeri hari ini berkata mana-mana ibu atau bapa atau individu yang mengetahui mengenai sesuatu kelahiran di negara ini wajib untuk melakukan pendaftaran berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957 bagi Semenanjung Malaysia, Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sabah Chapter 123 1951 bagi negeri Sabah dan Ordinan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian Sarawak Chapter 10 bagi negeri Sarawak, yang mana menurut KDN ketiga-tiga undang tersebut jelas menyatakan tanggungjawab mendaftarkan kelahiran berkenaan kepada JPN tanpa mengira taraf kewarganegaraan, keturunan atau latar belakang menurut kementerian lagi. Dan bagi
kes pendaftaran kelahiran yang bapanya berada di luar negara akibat terkandas, JPN akan melaksanakan urusan pengesahan identiti berkaitan bagi membolehkan maklumat bapa direkodkan dalam sijil kelahiran. Dan antara perkembangan lain ialah hari ini juga Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun telah mengeluarkan pemasyuran mengambil beberapa ketetapan baru bagi memastikan persidangan berjalan dengan selamat selari dengan pandangan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia berkata langkah-langkah pencegahan itu diambil susulan peningkatan kes penularan wabak COVID-19 yang melanda negara ketika ini. Antara langkah-langkah pencegahan ialah kesemua ahli-ahli parlimen diminta mengahadkan ataupun tidak boleh lagi mengadakan majlis jamuan ataupun mesyuarat secara berskala besar di parlimen maupun luar parlimen. Mereka juga diwajibkan dan juga ahli parlimen dan juga petugas-petugas parlimen diwajibkan untuk mengambil ujian saringan setiap 2 minggu sekali, yang mana notis ini akan dikeluarkan oleh pentadbiran parlimen. Itu saja yang boleh saya kira boleh saya kongsikan dari Dewan Rakyat untuk hari ini. Kembali pada Hafizi di Bukit Kewangan. Okey, baiklah, terima kasih Firdaus Azil atas laporan itu tadi.